di antara kehidupan seorang mukmin dengan yang lainnya di dunia ni, dan ianya membawa kepada kejayaan yang sebenar-benar nanti di akhirat. Baik, jadi mudah-mudahan kehadiran kita kat sini dengan satu tujuan ibtigha, apa kita datang ni, ibtigha mardatillah, kan, itu tujuan orang beriman. Ibtigha maknanya usaha mencari. Dia termasuk dengan makna an-niyah, al-qasad, dan sebagainya yang berkaitan dengan niat, al-himmah, semangat, tujuan lah, yang mana semata-mata untuk cari redha Allah. Dengan cara apa? Hari ni kita nak tengok ayat-ayat Allah. Okey. Jadi hari ni kita nak masuk ayat yang ke-62 dalam surah Al-Baqarah. Dan jadi ayat ni mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alhamdulillah. Jadi ayat ini satu bentuk Allah nak menyatakan dalam kalangan kelompok-kelompok yang telah menyeleweng ni, asalnya ada yang beriman dan kekal dalam iman dia dalam keadaan mereka beriman sehingga mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan tersebutlah. Jadi semuanya demikian. Dalam jadi kita tengok daripada ayat yang pertama, innal ladzina, tengok terjemahan dia, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang beriman. Amanu ni telah beriman oleh mereka. Jadi apa makna iman ni? Jadi kita kena bahagikan ni ada 4 ni. Jadi pertama Allah sebut golongan yang beriman. Kedua, walladzina, dan orang-orang yang hadu. Hadu ni apa? Ke Yahudi. Kalau Yahudi walladzina wal yahudiyan. Wal yahudi dia kata. Hadu maknanya apa? Telah Yahudi lah dia kata. Dia fi'il madhi ya. Dia sama macam amanu juga ni. Ni telah beriman. Ini telah mengaku beragama Yahudi. Itu mana dia? Telah mengaku apa? Beragama Yahudi. Wan Nasara. Ini dah beza. Ni isim. Jadi ini fi'il, ini fi'il. Ini isim, kata nama. Jadi kata nama apa dia? Dan orang-orang Nasrani. Orang-orang
Ni tengok, ni dua ni, nanti kita tengok beza ni. Allah guna fi'il madi, ni Allah guna kata nama. Okey. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani, 3. Kemudian wasabiin, dan orang-orang sabiin, 4. Ada 4 kelompok ataupun jenis lah, 4 kelompok lah kita kata, yang Allah sebutkan nama-namanya, jenis-jenis agamanya, jenis-jenis kepercayaan. Ini jenis kepercayaan. Ada 4 jenis kepercayaan yang Allah sebut dalam ayat ni. Okey. Kemudian, jadi kita tengok yang pertama, amanu. Jadi amanu ni siapa? Orang yang beriman. Yang dimasukkan apa dia? Orang muslimuna lah. Al-muslimuna, orang-orang muslim. Jadi muslim ni dia pegang dengan rukun iman lah. Rukun iman dia 6 kan? Ada tak dalam Quran yang menyatakan rukun iman ni? Ada. Tu kat surah 4, surah 4 ayat 136. Nampak ke merah ni? Nampak ya? 4, 136. Ingat ayat tu 4, 1, 3. Nah, bookmark terus, highlight kan. Antaranya kita boleh guna, kita boleh ambil dalil ni. Inilah mukmin. Okey, kita tengok ayat ni, kita cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Jadi wahai orang-orang yang amanu, kan, beriman. Jadi perintah Allah kepada orang beriman, aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang dia turunkan beransur-ansur ke atas Rasulnya, itu Nabi SAW, iaitu Quran. Quran yang pertama ni Quran. Yang kedua wal kitabil ladzi anzala min qabl, iaitu kitab-kitab samawi yang ada sebelum. Apa kitab samawi yang ada sebelum Quran? 3 je kita tahu. Taurat, Injil, Zabur. Ada yang kecil sikit nama dia Suhuf. Suhuf apa dia? Ibrahim lagi.
Musa, kan? Jadi menurut Al-Hasan Al-Basri ada 103 buah kitab. Menurut Al-Hasan Al-Basri ada 103 buah kitab. Campur Quran ada berapa semua? 104 kitab. Jadi setiap Nabi Allah berikan dia wahyu dengan kitab. Setiap Nabi ada. Setiap Rasul ni ada. Baik. Itu asas kepada iman. Apa asas iman? Kitab. Ini adalah disiplin kepada iman sejak dulu lagi. Siapa nak beriman, dia bawa kitab. Tiba-tiba orang beriman ini tak peduli kitab. Macam mana nak mengaku amanu? Faham? Jadi kita ingat pertama tengok Allah tekankan kitab-kitab. Pertama, asas iman berpegang dengan kitab. Kemudian Allah kata lagi kesimpulan dia. Sebab apa? Dalam kitab lah ada semua benda ini essence of iman. Dalam kitab lah ada essence of iman. Siapa ingkar kitab, dia telah ingkar kepada semua essence of iman lah. Macam mana dia nak tahu semua intipati iman yang ada dalam kitab kalau dia tak peduli kepada sumber utama dia? Faham? Sebab Allah kata apa? Wa may yakfur billah. Siapa yang ingkar kepada Allah? Kenapa? Sebab nak kenal Allah dalam kitab lah. Nabi dia yang sebutkan melalui wahyu dalam kitab Allah ni. Kemudian wa malaikati. Macam mana nak kenal malaikat? Dalam kitab lah. Kemudian wa kutubihi wa rusulih. Kitab-kitab terdahulu Allah sebut Zabur, Injil, kat mana kita tahu? Dalam kitab lah. Kan? Wa rusulihi, nama-nama 25 rasul kita tahu kat mana? Dalam kitab lah. Cerita dia semua yang benar dalam kitab. Yang ni wal yaumil akhir, semua cerita hari akhirat. Neraka ada berapa pintu? Syurga ada berapa? Neraka ada berapa pintu? 7, kan? Ada ayat ke? Nanti kita cari ayat tu. Siapa jumpa ayat tu nanti beritahu saya. Cari nanti 7 pintu, kan? Jadi kat mana kita tahu semua tu? Adakah saya tiba-tiba ustaz ni pandai dia cakap je? Tak, semuanya dalam kitab. Jadi Allah kata apa? Siapa yang ingkar ni semualah kitab, maka dia ingkar semua ni, maka faqad dhalla dhalalan ma'in, maka dia sungguh-sungguh orang-orang yang sesat. Okey, dalam cahaya. Baik. Jadi ini yang pertama, siapa orang beriman, iaitu yang berpegang teguh dengan kitab. Banyak ayat-ayat. Apa bukti dia beriman, dia berpegang teguh dengan kitab? Ada tak? Ada tak ayat lain? Ayat ulang-ulang je ni kita ni. Pertama, dia akan, Allah sebut dalam surah 21. Cuba tengok. Dia kena, orang yang beriman dengan kitab ni apa? Dia yakin yang kitab ini penuh mulia, kemuliaan. Ayat 10. Surah berapa tadi? 21 ayat 10. Al-Anbiya. Kita bincang orang beriman dulu, kan? Amanu. Ayat tadi yang kita baca, ya ayyuhallazi, kena perhatikan lapas sikit. Cuba sebelum simpan dulu, kan? Boleh? Minta maaf menyusahkan, saya terlupa. Balik pada 136 tu. 136. Cuba tengok lafaz awal dua-dua tu. Ya ayyuhalladzina Okey, kemudian aminu. Nampak? Aminu. Wahai orang-orang yang makan lah. Macam mana tu? Wahai orang yang ni tengah makan ni kat meja makan tu. Wahai orang yang makan lah. Maksudnya apa? Makan betul-betul makan lah. Jangan sembang. Betul tak? Sekarang ni Allah kata, wahai orang yang beriman lah. Jangan sembang iman je. Faham ni? Betul-betul iman. Sebab iman ni dia bukan boleh main angan gitu je.
Pasal 36 tadi. Jadi am ini merupakan satu perintah. Perintah yang kena dilaksanakan. Iman perlu dilaksanakan. Kalau tak laksanakan, kita telah buat apa dia? Langgar perintah Allah. Sebab itulah pelaksanaan iman ini didasari dengan ilmu. Sebab tu kena belajar. Sebab tu dengan kitab ni diturunkan. Dan orang yang nak beriman dengan kitab, dia kena yakin yang kitab ni apa dia? Satu bentuk apa? Kemuliaan untuk dia. Kalau dia tak belajar kitab, dia tak mulia mana langsung. Kalau dia tak belajar Quran, dia tak mulia. Dia kena yakin siapa orang beriman itu dalam jiwa dia, baru dia akan sungguh-sungguh. Cuba tengok surah tadilah, surah apa? 21 ayat 10 kan? 21 ayat 10. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Afala ta'qilun. Benar-benar pasti kami telah turunkan kepada kamu, wahai manusia, sebuah kitab. Di dalamnya ada zikrukum. Apa? Keperingatan ni makna dia. Apa makna dia? Kemuliaan makna dia. Maknanya izzatukum. Makna dia apa? Izzatukum. Fihi izzah. Salah satu makna zikr ni izzah, iaitu disebut-sebut. Faham Siapa yang ikut peringatan ni, dia dimuliakan, betul tak? Ada tak hadis Nabi kan? Bahkan dalam hadis tu, cuba tengok satu hadis ni, yang selalu saya baca awal tu. Hadis dia berbunyi, saya baca sikit. Nak tulis juga kan? Saya pernah tulis dulu hadis ni. Ada hadis dia. Mani jtama'a qaumin. Ingat tak? Mani jtama'a qaumin. Ataupun majtama'a. Majtama'a. Mani jtama'a. Mana dia? Hadis ni berbunyi macam ni lah. Saya bacakan. Saya terjemahkan terus. Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum daripada rumah-rumah. Kan? Daripada rumah Allah ni. Yatluna. Apa tujuan dia? Satu je tujuan. Yatluna kitab Allah. Okey. Ambil hadis ni makna dia. Tidaklah satu kaum yang berkumpul daripada rumah-rumah, daripada rumah Allah. Kemudian yatluna kitab Allah. Tujuannya mereka membaca tilawah, bukan yaqrauna kitab Allah. Yatlu ni apa? Baca, nak bagi faham, nak bagi boleh tahu nak buat apa lepas tu. Itu maknanya latlu. Mereka usaha nak baca supaya dapat memahaminya dan mentaati perintah. Itu satu tujuan je. Itu tujuan dia datang, dia kumpul ni. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mereka pun saling belajar sesama mereka dalam hal tersebut. Mereka saling belajar hal tersebut. Apa dia? Nak bagi baca, bagi faham, boleh ikut perintah Allah tadi. Apa
Apa Allah kata? Apa Nabi kata? Illa ghasyiyashum rahmah. Melainkan tidak lain apa yang mereka dapat? Rahmat, kasih sayang Allah menyelubungi mereka. Satu mereka dapat rahmat Allah menyelubungi mereka. Kemudian wa nazalat alaihim sakinah, ketenangan. Mereka dapat kedua ketenangan jiwa. Kemudian wa hafazhumul malaikah, dan dapat berdampingan dengan para malaikat. Empat yang ketiga. Tangan tiga. Yang terakhir yang keempat apa dia? Wa zakarahumullah. Nampak? Zakarahumullah. Dan Allah menyebut mereka fi man indahu, di sisi makhluk yang ada di sekeliling Allah ni, malaikat. Allah sebut si fulan ni, Allah sebut siapa? Cikgu Aisyah Allah sebut semua lah. Puan Aisyah Allah sebut, semua perempuan yang ada dalam ni. Mudah-mudahan 4 benda ni Allah sebut nama-nama mereka ni. Maknanya kat mana nama kita sebut ni? Bukan dekat parlimen ke kat mana? Bukan. Kat mana? Tu, parlimen kat di sisi Allah ni, Arash ni. Subhanallah, tu maksudnya ayat ni. Faham? Dan Allah menyebut mereka di sisi orang yang ada di sisinya tu, iaitu makhluk yang ada di sisi malaikat. Nanti akan ada rakan kita share dalam WhatsApp hadis ni. Cek balik hadis ni ya. Nanti ada rakan kita. 4 benda tadi. Pertama apa? Jadi syarat dia pertama apa? Berkumpul dalam rumah yang mulia lah. Kan? Iaitu untuk tujuan untuk apa? Tilawah Quran, tadabbur Quran tu. Ya, dengan cara apa? Bukan seorang-seorang buat apa? Ramai-ramai ya tadarrusunah ni. Dapat 4 kelebihan. Pertama apa? Allah sayang dia, kita nak rahmat Allah. Kedua, jiwa jadi tenang. Ketiga, malaikat hafaz mendampingi sayapnya, jadi berdampingan lah. Yang keempat, Allah menyebut nama orang tu. Subhanallah, bukan senang nama seseorang ni, makhluk ramai ni nak disebut di langit, melainkan dengan buat benda ni je. Okey, itu maksud dia. Jadi orang yang belajar Quran, kitab, dia beriman, dia nak berkata dengan kitab. Pertama apa? Jiwa dia kena rasa apa kitab ni? Dia kena rasa kemuliaan dengan kitab. Kalau dia tak rasa, dia tak rasa apa-apa pun. Semangat tak nak belajar kitab? Taklah. Betul tak? Dia nak dapat satu effort yang kuat untuk dia buat sesuatu, dia mesti ada rasa apa dalam jiwa dia, kan? Betul tak? Kita nak buat benda apa, kan? Kita rasa ada kemuliaan terhadap benda tu. Sebab tu kita mengejar sampai dapat, kan? Akhirnya, yes, kita puas dapat. Tapi ini hal gaib. Sebab tu berbeza dia. Allah uji kita, ni benda gaib. Kemuliaan ni tak nampak sekarang. Kadang-kala. Tapi hanya yang benar-benar beriman akan nampak kemuliaan tersebut. Beza, kan? Ramai orang cari kemuliaan kat mana? Dia berdampingan dengan apa? Kitab-kitab yang lain lah, kan? Kitab-kitab duniawi dia nak maju lah, dia berdampingan lah. Ataupun orang-orangnya. Betul tak? Akhirnya pun dapat tak? Dapat lah. Kemuliaan yang disangka tu lah kat dunia ni, dipuji-puji ke dan sebagainya. Baik. Sebab itu Allah sebut dalam surah 41 ni, kitab apa? Surah 41 ayat 41 rasanya. Kitabun Aziz. Dia kata dalam ayat tu. Ada tak? Ayat 41 Innahu la kitabun, kan? Betul? Aziz. Jadi beza ni Allah kata, ya. Jadi dalam ayat ni Allah kata apa? Laqad anzalna ilaikal kitab fihi zikrukum. Afala ta'qilun? Kamu tak fikir ke? Kamu nak mulia? Inilah kemuliaan sebenar, Allah kata. Carilah kitab Allah. Kemudian Allah kata dalam ayat ni, yang tak buat macam tu hanya orang-orang apa? Kafir saja. Tengok ayat tu. Surah 41.
Ayat 41 kan? Senang ingat. 41. Apa ayat dia? Innal ladzina kafaru bizzikri, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan peringatan ini, lamma ja'ahum, tak kala datang kepada mereka, pasti mereka ni rugi. Mereka akan hina, mereka tak mulia sikit pun. Wa innahu lakitabun aziz, sedangkan ini adalah kitab yang cukup mulia, aziz. Jadi ramai manusia suka cari mulia dengan selain Allah, bukan dengan Allah. Sedangkan Allah kata apa? Siapa yang nak cari mulia, mulia yang sebenar-benar adalah Allah. Kat mana nak carinya? Kitab Allah. Cuba buka surah 35 ayat 10 pula. Ha. 10. Apa Allah kata? Slow-slow kita tengok. Saya bacakan Alamak, ayat kat belakang ada yang tak jumpa Saya laju sangat ke? Jadi kita dah bagi 3 lah. Ini berkaitan dengan pertama sekali, orang beriman apa dia rasa? Dia rasa Quran ni lah kemuliaan dia. Kalau dia tinggal Quran, dia memang sangat hina. Dia akan rasa dalam jiwa dia itu. Kalau kita betul-betul beriman, kita mesti jiwa kita rasa tu. Tak rasa hina ke bila kita tak baca Quran? Tak rasa hina ke? Tak rasa hina ke bila kita tak faham Quran? Tak rasa hina ke? Kalau beriman, kita rasa hina. Kita akan cari kemuliaan dengannya. Kan? Nanti kita tengok. Itu sepatutnya. Tanda apa? Tanda jiwa ada iman tu. Tak sakit lah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan terubat dengan usaha kita. Sebelum kita bertemu dengan pencipta nanti. Sebab tu Allah kata apa dalam ayat ni? Man kana yuridul izzah, siapa yang nak izzah, rasa mulia, tak payah mulia dengan apa dia? Orang pandang mulia. Kita jangan cari jalan orang pandang mulia. Itu nama dia apa? Ria'an nas. Perangai siapa? Munafik saja. Jadi man kana yuridul izzah, Allah kata falillahil izzatu jami'an. Maknanya apa? Bila Allah kata jami'an, Allah nafikan semua yang lain yang mulia tu. Faham? Siapa yang nak mulia, hanya kemuliaan semuanya milik Allah sahaja, tak ada mulia pun. Jadi siapa yang mulia bukan atas dasar kerana Allah ni, kan? Bukan dengan Quran ni, maka itu bukan mulia yang hakiki lah. Sebab apa? Sebenarnya mulia ni hanyalah milik Allah. Dan ilaihi yas'adul kalimat thayyibu wal amalu soleh. Kepadanya lah naik kalimah yang baik. Antaranya disebut dalam tafsir juga la ilaha illallah tu, yakni juga kitabullah juga tafsiran dia, Quran lah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Dan wal amalu soleh, dan amal yang soleh berdasarkan dengan apa yang Allah ajar. Yarfa'u, dia angkat. Jadi ni yang bahagian tentang masuk kemuliaan tu. Sebab itu Allah kata lagi, cuba tengok dalam surah 3 ayat 138. Ayat 138. Surah apa ya? Ali Imran. Hingga 139 Jadi Allah kata dalam ni, kitab yang mulia tadi ni, kemuliaan ni, yang mengandung kemuliaan ni, siapa yang mengambilnya ni, Allah kata apa? Hadza bayanun linnas. Ini adalah penjelasan kepada semua
manusia. Sifat yang lain lagi daripada dia. Mau'izatun, kalau kata dalam ayat lain. Wa syifa'un lima fis sudur. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Tu dalam ayat yang lain. 10:57 pun ada. Kalau nak tambah lagi, ni sifat-sifat ada dalam Quran ni. 10:57. Sekarang kita buka lah. Jadi Allah kata, ini kitab yang mulia ni merupakan penerangan kepada semua manusia tentang apa sebenarnya mereka ni, tujuan mereka dihidupkan. Siapakah, apa yang mereka patut lakukan dalam hidup, apa tanggungjawab mereka ni sebagai hamba Allah. Dan wahudan wa mau'izatun lil muttaqin, dan sebagai apa? Petunjuk dan juga mau'izah apa? Pelajaran, antaranya juga pelajaran, nasihat, bimbingan. Saya suka pakai pelajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok ayat 139, apa Allah kata? Oleh itu sepatutnya wala tahinu, janganlah rasa hina. Wala tahzanu. Hari ni bila ambil Quran pula rasa hina ke? Bila betul-betul nak pegang dengan hujah ni rasa hina ke? Terbalik pula. Tak patut. Dan wala tahzanu, jangan kamu berduka cita. Allah kata wa antumul a'launa, kamu adalah yang paling tinggi. Allah kata. Hari ni kita yang paling tinggi ke ataupun asfalna? A'launa ke asfal? Kenapa? Sebab sebab tu Allah kata, syarat dia apa? Kita nak tinggi, Allah kata kamu yang paling tinggi. Tapi bila in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman dengan kitab ni, betul-betul ambil dia. Kenapa kita sekarang tak tinggi dah? Kita ambil semua. Baru nak ambil kan. Dah lama tak kita tinggal banyak benda. Lama kita abaikan. Sebab tu kita tak tinggi hari ni. Begitulah keadaan dia. Ni nak faham. Jadi kita sedang usaha, mudah-mudahan kita tinggi, bukan tinggi di tinggi di sisi Allah kelak. Macam Ibnu Umar kata, Ibnu Umar ni seorang siapa? Dia anak Umar Al-Khattab. Dia lewat sikit kan, umur dia baru lahir di Madinah kan. Jadi dia kata apa? Dia bercita-cita untuk apa? Mudah-mudahan dia boleh dapat duduk dengan Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang tua-tua tu dulu. Ketika ni, sebab Ibnu Umar ni dia hidup lama, dia sama dengan berapa puluh orang sahabat yang dah semua wafat satu-satu yang tua-tua ni. Dia kata dia tak mampu nak buat macam apa yang mereka buat. Sebab mereka dulu masa Quran masa baru tu turun, memang dahsyat punya. Keimanan diuji sungguh masa tu. Dan tak ada siapa pun boleh tara iman orang-orang. Kan? Agak-agak debu haiwan tunggangan mereka tu pun lebih mulia pun. Begitu sekali lah kalau nak bandingkan kita ni. Tapi dia harap apa? Dia dapat bersama-sama dengan usaha dia. Sebab tu kita kena usaha lah. Dengan apa hari ni? Tak mampulah kita nak buat hebat mana pun. Tapi kita usahakanlah sekadar yang kita mampu dengan apa? Ni tu kita belajar ni. Okey, in kuntum mu'minin. Apa macam mana cara dia? In kuntum mu'minin ni? Jika benar kamu beriman dengan dia. Jalan dia belajar, tilawah betul-betul. Tilawah betul-betul. Surah berapa? Ayat tu biasa disebut dah. 1 2. Surah 2 ayat 1 2 1. Semua 2 1 2 1. Kan? Follow je ni. 2 1 2 1. Senang ingat dah, senang ingat. Ni cerita mukmin ni, nak jadi mukmin ke kita kena tahu jalan dia, langkah dia. Oh macam mana ni? Bukan dia, oh mukmin, okey saya dah tahu. Kalau tanya tak tahu juga nanti.
hujah dia dalam Quran sendiri. Ini Allah nak. Mukmin sebagaimana yang Allah nak, bukan apa yang kita sendiri fikir. Surah 2, 1, 2, 1. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina tu siapa? Alladzina kat situ, alladzina atainahumul kitab, siapa tu? Tafsiran dia tu bulat kat situ kan? Tu siapa? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman dengan baginda. Itu orang yang diberikan kitab. Mereka buat apa para sahabat ni? Yatlunahu haqqa, ya, mereka tilawah dengan sebenar-benar tilawah. Jadi ingat, kita makna tilawah tu ada dalam tu ada tadabbur. Dalam itu ada tafakkur, an-nazar, semua ada dalam. Al-ittiba', ikut. At-ta'ah, ittiba' tu ikut, dan ketaatan kepada perintah. Itu makna tilawah. Itu makna tilawah sebenarnya. Jadi Allah kata apa? Ulaika yu'minuna bih. Mereka inilah orang yang beriman. Mereka inilah orang yang beriman. Okey. Ni satu. Baik. Boleh ikut? Ni mereka ni adalah orang yang beriman. Lagi? Siapa yang ingkar, maka mereka itu orang yang rugilah, khasirun. Tak nak buat apa yang sebagaimana yang mereka orang-orang yang diberi kitab ni buat. Macam mana dia berusaha dengan sungguh-sungguh dengan apa ni, panduan mereka ni yang Allah berikan. Okey. Kemudian ini juga Allah sebut ciri mukmin, yang mana bila jiwa dia dapat dimasukkan jiwa dengan kitab ni, diberi ilmu dengan kitab ni. Jadi kitab Allah ni tadi, kenapa mereka yatlunahu haqqa tilawati? Kenapa mereka buat tu? Hak ni mana? Buat apa? Sungguh-sungguh, haqqa. Dia tak ada tipu-tipu. Memberi sungguh perhatian dia. Fokus, maknanya apa? Dia ada tak belajar part time tak? Tak, dia full time. Faham Sebab itu Allah sebut dalam surah 29, 49, 49, banyak ni ayat mukmin ni. Sebenarnya kalau nak pusing satu Quran ni memang boleh, tapi banyak sangat. Kita ambil ringkasan sikit nak bagi dia kukuh. Tu saya bawa ayat demi ayat ni, pengukuhan 29 ayat 49. Cuba tengok pula susunan ni Quran. Jadi huwa bal, Quran ini apa? Bukan pada kertas macam ni. Hari ni kita rasa mulia bila apa? Dapat kucuk Quran, pegang je Quran tu. Itu ke rasa mulia ke? Oh, tidak. Ada Quran banyak kat rumah, hiasan, tengok dinding semua Quran. Adakah rasa mulia ke hal tu? Tengok restoran penuh Quran, itukah? Tak. Bukan. Nabi pun tak tulis Quran. Nabi pun tak tulis Quran. Kenapa? Nabi paling mulia. Quran kat mana? Ya, itu sebenarnya yang mulia, baru mulia pada kita. Bal huwa ayatun fi suduril ladzi nautul bal huwa ayatun bayinat. Nampak? Quran mulia bila
Allah Ta'ala kata bal huwa ayatun fi sudur ataupun ayatun bayinat. Bila seorang tu dapat ilmu ni, Quran ni, bila ayat-ayat itu bayinat kat mana? Dalam jiwa dia. Maknanya bayinat kenapa? Faham ke tak faham? Faham. Bila ayat-ayat Quran tu dia fahami dan tersemat dalam jiwa dia, ketika itulah orang tu ada ilmu dan dapat mulia Quran tadi. Tapi kalau kita duk baca seronok je, alhamdulillah kata pum habis. Takut itu nama dia apa? Talbis iblis. Dia senyum je tengok kita. Kita tertipu je dengan amalan sendiri. Tak boleh cukup berpada dengan itu. Banyak ayat Quran cerita pasal macam ni. Kan? Jadi ini boleh kata inilah Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat dia. Siapa lagi yang dapat ayat Quran ni? Jiwa dia kenapa? Ni dapat penjelasan kan? Jiwa yang begitu beri perhatian nak bagi faham. Tu satu. Kedua, jiwa yang rasa takut. Dengan peringatan Allah dia rasa gentar. Dia rasa dalam jiwa dia. Cuba buka surah 36 ayat 11. Surah apa Surah 36 ayat 11 surah apa? Yasin. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Bukan kat sini semua ahlu Yasin. Nah. Boleh? Surah 36 ayat 11. Ni tadi surah apa ni 49 dia tulis. 29 49 lagi tadi 36 ayat 11. Tengok Allah kata apa? Innama tunziru man ittaba'az zikra. Pertama syarat dia, Al-Quran ni Nabi sendiri Nabi ni Quran yang hidup masa zamannya. Sekarang ni Nabi dah tak ada dah. Nabi telah wafat dan Nabi tinggalkan khazanah paling unggul ini, yang paling mulia ni untuk kita ikut dia. Syarat seseorang tu nak dapat peringatan pertama apa? Apa tujuan dibaca? Apa tujuan dia? Ittaba'a az-zikra. Nampak tak? Baru dapat. Kalau tujuan dia nak baca saja, tapi bukan sebab nak ikut perintah peringatan dalam tu, dapat tak? Tak. Tengok ayat tu. Kita banyak kali tak baca. Berapa puluh kali dah baca surah Yasin ni dalam hidup kita. Cuba kira boleh. Banyak. Jadi Allah kata apa? Innama tunziru man ittaba'az zikra. Sesungguhnya peringatan dalam Quran ni hanya dapat pada siapa? Orang yang niat dia nak ikut peringatan ni. Dia baca Quran sebab dia nak ikut. Apa yang perlu aku ikut dalam ni Dia cari. Oh, aku nak ikut. Tapi kalau dia macam mana? Faham tak? Yang tu. Itu kena belajar banyak lah tu. Saya pun ambil masa juga, berapa tahun dah saya belajar. Tadabbur, banyak tadabbur Quran. Kan nikmat rasa bila kita boleh bawa ayat ni betul. Ini saya bawa ni. Sekarang ni apa yang saya dah ajar ni, saya tolong bukakan semak samun kan, contohnya kan. Selak. Ini tempat dia. Cari ini ayat ni. Susun dah dulu. Buat ni daripada apa yang saya buat ni, cuba keluarkan satu huraian kita. Cuba baca balik. Saya kata tadi nak cari mulia, betul tak? Jiwa seorang mukmin, bagaimana bukti dia? Pertama, dia rasa diri dia mulia dengan petunjuk Allah ni. Kalau dia tinggal petunjuk Allah, memang dia rasa dihina. Kalau kita rasa itu, alhamdulillah. Tapi kita tak rasa apa-apa, mukmin ke tu? Ada masalah tu iman dia. Itu yang saya nak tekankan. Apa jalan dia, langkah dia? Ni tadi saya dah bagi tadi. Nanti tengok rakaman balik kan. Panjang kan. Rakaman dia tengok syarat dia apa, kena baca semua-semua. Jiwa, hati kena apa? Hati kena ada niat yang betul. Apa niat dia? Allah kata ittaba'az zikra lah. Orang dulu zaman Nabi, sahabat dia tanya Nabi. Tadi bila wahyu turun dia tanya rakan-rakan tadi, mana-mana dia orang bagi kerja kan. Ketika Nabi ada kat tempat kat Madinah, dia keluar. Ada tak Nabi dapat wahyu tadi? Kenapa dia tanya tu? Sebab dapat dia nak ikut. Dia nak ikut. Ada arahan baru. Supaya dia tahu kalau ikut perintah Allah dapat
pahala yang banyak, dapat naik darjat kemuliaan. Sebab tu dia nak ikut. Kita hari ni apa pula? Itu. Sebab tu tujuan datang belajar sebab nak faham perintah supaya dapat ikut. Itu tinggi dia punya, besar pahala dia. Tapi yang ramai kalau nak pergi, nak baca saja, suka nak baca saja, itu macam mana pula? Itu yang ramai lagi pilih pula. Kan? Sedangkan semua dah pandai baca dah. Sekarang ni masa kita nak tahu ni. Sebab Quran cakap macam ni. Kan? Jadi kedua apa? Wa khasyar rahmana bil ghaib. Jiwa dah ada rasa sangat takut dengan Allah. Kalau aku tak buat ni, saya dalam bahaya. Dia rasa tu. Dia tak rasa macam alah tak apa, tak masalah. Tak. Itu orang yang dia rasa dia boleh paksa Allah. Sepatutnya kita kena takut ni. Kan? Kalau saya tak buat ni, saya bimbang, saya dalam bahaya. Itulah para Nabi kan. Kenapa dia buat ni? Sebab apa? Dia kata, bimbang kalaulah aku ingkar, azab yaumun azim, azab yaumun azim. Nabi sendiri pun cakap macam tu. Aku bimbang kalau aku ingkar Allah ni, aku dapat azab pada hari yang dahsyat. Aku dapat azab, tiba-tiba kita rasa macam tak dapat azab je, selamat je. Bahaya ni. Kena fikir. Betul tak? Kita kena usaha. Kena fikir. Ya, kena usaha. Ni usaha lah ni jalan belajar ni. Mudah-mudahan ni semua dapat jadi saksi yang benar. Dengan keikhlasan saya, kita kena ikhlas. Kita semua kena ikhlas. Syarat dia tu dah. Allah tengok tu. Usaha kita. Bukan orang tengok sebanyak mana dah kita berjaya dah, macam Umar buat tu kan. 2/3 negeri tu kita akan mampu lah. 2/3 dunia tu Allah tengoklah macam tu lah. Usaha kita. Jadi ini satu lagi. Ada lagi tak ayat lain? Banyak ayat saya nak bagi ni. Jadi Allah kata apa? Wa bashirhu bima ghafiratin wa ajrin. Nampak? Mesti mulia punya. Mesti ada kaitan dengan mulia. Siapa yang betul-betul ikut Quran, mesti ada. Inilah orang beriman. Sebab tu Allah kata apa? Gembirakan orang macam ni, dan dengan keampunan dan ganjaran yang karim. Karim ni mulia, yang cukup indah nanti. Dan dia akan nampak hebat. Lagi apa lagi Quran ni, orang-orang yang betul-betul beriman ni dengan Quran ni, apa dia punya alat makrifah dia buat apa? Jiwa dia mesti hati dia hati hidup, bukan hati yang mati. Orang mukmin hati dia hidup, bukan mati. Hidup dengan ayat-ayat Allah, dia tak mati. Cuba tengok surah 50. Tak apa, tak payah. Saya padam balik. Nanti banyak. Ini berkaitan sama je. Surah 50 ayat 37. Saya nak bincang mukmin je hari ni. Nanti kita bincang Yahudi ni semua. 3 golongan yang claim mereka ni ahli syurga. Ni dua ni. Dua ni lah nanti kita tengok. Tapi selari tak dengan jalan ahli syurga. Sebab tu kita kena tahu dulu jalan ni. Surah apa tadi? 50 37. Apa Allah ayat tu? Cuba buka baca mula ayat tu apa? Cuba baca pula. Saya tak baca. Cuba semua baca pula. Apa? Inna fi dzalika la dzikra. Kat situ ada tak alat-alat yang Allah beri kepada kita, alat-alat makrifah? Ada tak? Ada tak? Jadi kat situ ada 3 lah. 3 benda. Hati lagi, pendengaran dengan penglihatan. Allah kata apa? Inna fi zalika la zikra. Nampak semua perkataan dengan zikra dari tadi lagi. Betul tak? Macam mana peringatan tu jadi mulia pada seorang tu. Jadi sesungguhnya pada ini semua, iaitu kisah yang Allah sebutlah antaranya, kalau kita tengok secara khususnya dalam surah tu sendiri. Surah apa tu? Qaf. Surah Qaf cerita daripada fasa hidup
fasa alam ketika sakaratul maut, kan? Fasa selepas tu dia cerita semua tu. Ada malaikat Raqibun Atid, tak ada satu lafaz pun yang dilafazkan ketika dia hidup, semua malaikat dia catat. Betul tak? Ketika dah dekat dengan satu maut, dia cabut nyawa, kan? Semua ada cerita tu. Tapi ramai orang tahu benda tu, dapat peringatan tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab 3 benda ni dia tak berikan pada pemberi peringatan tu sendiri. Siapa? Allah. Dia sendiri tak serahkan jiwa raga dia pada Allah. Sebab tu Allah kata, sesungguhnya ayat-ayat yang banyak ni hanya dapat pada siapa? Liman kana lahu qalbun. Orang yang hati dia hidup dengan peringatan Allah. Bukan hidup rasa, hidup ni maknanya ada himmah, rasa semangat, rasa ghairah, rasa cinta. Dia hidup cinta dengan apa? Kita boleh nilai sendiri, saya ni hidup dengan apa? Tiba-tiba guam kepala pula. Hidup pula dengan muzik ni. Tapi dengan Quran, jadi ini masalah. Itu maksudnya. Pertama, hidup. Betul tak? Betul tak? Dalam surah yang lain, Quran ni untuk peringatan untuk orang yang hidup hati dia. Ada tak ayat dia? Saya baca nanti mesti boleh ikut ni. Liyunzira man kana hayyan. Masya-Allah. Auto ya. Surah apa tu? Yasin juga. Ayat berapa? Ayat berapa tu? Ayat 70. 36 ayat 70. Surah Yasin juga, kan? Turun bawah sikit. 36 70 tu. Jadi Quran ni kalau kita tengok ayat 69 tu lah kita tengok ni sebab apa, kenapa ayat 69 tu dengan 70 ni dia adalah realiti berlaku. Sebab dia adalah perlawanan di antara dua keinginan. Faham? Yang tak boleh sekali pun, tak boleh disatukan sikit pun, dia berlawan. Dia tak boleh dapat dua-dua. Allah kata apa? Pertama, wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan tidaklah kami ajarnya Muhammad ni syair, lagu, muzik, apa lagi? Puisi. Bukan. Quran bukan macam tu, yang sedap lunak didengar oleh telinga. Tapi bukannya untuk dijadikan apa dia? Aktiviti hidup. Boleh tak? Ada orang hari ni dah tua-tua dah, tapi nyanyi lagu putus cinta punya lagu. Bila masa dia bercinta? Kan? Terngiang-ngiang dalam jiwa dia. Betul? Kan? Atau nyanyi lagu apa pula tengok lalu kat kereta api, kan? Ada seorang lelaki pula kat kereta api tu, apa dia? Kabi kusi apa benda entah, kan? Terngiang-ngiang dia. Adakah itu dia beramal tak dengan apa tu? Tak pun. Tak ada apa guna pun. Angan-angan menipu saja. Cerita orang lain, cuma apa? Dibawa untuk diresapkan pada jiwa-jiwa yang lain pula, yang tak ada kaitan pun sebenarnya. Dia menyemakkan benda yang tak patut ada isi pun dalam jiwa dia tu. Sekarang ni itu bukan Quran, bukan macam tu. Tapi ramai juga orang buat Quran macam tu. Betul? Lagu tu kita nyanyi, kita tak amalkan pun apa cerita dalam tu. Betul? Tak salah lah. Quran bukan. Quran bukan macam syair tu. Kamu pun baca Quran, okey, tutup je. Tak amal pun apa dalam tu. Kamu samakan ke syair tu dengan Quran? Sama ke? Tak. Allah kata bukan. Kan? Apa Allah kata ayat tu? Balik semula ayat 69 tu. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tak ajar dia yang ni, lagu ni. Bukan macam tu taraf Quran ni. Wa ma yang barilah, dan tak layak pun ia disamakan dengan syair. Tak sama. Syair boleh ada dia dendang, okey, dia tinggal. Quran boleh tak kita baca-baca kita tinggal? Tak boleh. Quran untuk dijalankan dalam kehidupan. Kalau tak jalan, tinggal, boleh dapat akibat yang berat, yang buruk di akhirat nanti. Maka penting tak faham sekarang ni. Sangat-sangat pun
Wajib pula tu sampai. Tak faham memang berdosa besar. Kan? Okey. Jadi, kemudian Muhammad yang bagilah in wa illa zikrun wa Qur'anum mubin. Tengok ayat tu. Dah lama baca kan? Subhanallah. Kemudian Allah kata apa? Siapa yang dapat benda ni? Siapa yang betul-betul dapat Quran ni jadi peringatan dalam jiwa dia? Iaitu orang yang jiwa dia hidup. Apa dia? Liyunzira man kana hayyan. Apa makna hayyan di situ? Sebenarnya ada mahzuf. Kalau ikutkan antara tafsirannya, liyunzira man kana qalban hayyan, yang hati dia hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menentusahkan yang siapa yang engkar, dia tak akan persoal lagi dah. Dia akan dapat azab. Sebab dah cakap awal-awal dah. Dia tak boleh persoal lagi. Itu Quran. Jadi hayyan. Betul tak? Ni Allah kenapa Allah tak sebut qalb, hati? Ini nama dia apa? Metafora saja. Faham? Dalam ayat satu lagi, ayat lain, surah 6 122. Ini jawapan ni. Dua ayat ni pair. 6 122. 36 70 kan? 69 hingga 70 ni. Buka surah 6 122 ni. 6 122. Berapa dah? 11 setengah. Tadi Allah kata hayyan. Lawan hayyan apa? Maitan. Lawan hayyan maitan. Cuba tengok surah 6 122. Jumpa? Jadi Allah kata apa? Awaman kana maitan. Ini maksudnya real mati ke ataupun hanya kinayah mati? Cuba tengok ayat ni. Mati apa? Mati hati. Ini kalau tengok cerita tentang orang-orang musyrikin Mekah dulu, yang Allah kata mereka ni macam mayat hidup keliling tu Kaabah tu. Umpama mayat hidup je. Sebab apa? Faham? Habis dah. Rosak langsung agama dia. Jadi orang sekarang jauh daripada peringatan Allah. Faham? Jadi siapa yang jauh daripada peringatan Allah, nampak hidup fizikal dia, sebenarnya apa? Macam itulah. Faham ni? Itulah kita tak nak kita macam tu. Mayat hidup je berjalan. Yang mana hati ya. Itu maksud dia. Faham? Contohnya salah seorang tokoh yang hidup selepas tu. Ketika dulu hati dia mati di zaman jahiliah, Allah kata dia macam mayat, orang yang mati. Lalu Allah kata apa dia? Fa'ahyainahu. Lalu kami pun hidupkan hati dia. Lalu waja'alna lahu nuran, dan kami beri dia cahaya. Nampak? Cahaya apa? Apa cahaya? Ilmu. Cahaya kat mana? Quran lah. Quran ni cahaya, dan Quran ni sebab tu lah kita ni hidup dengan apa? Kita ada dua kan? Sekurang-kurangnya dua lah. Ada yang kata tiga. Akak ada bezakan. Tapi dua. Apa dia? Kita ada jasad dan ada roh. Betul tak? Jasad kita makan dengan, hidup dengan apa? Makanan. Roh kita hidup dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran, nama dia, Quran ni apa? Al-Quran ni nak memasangkan kat kita, roh kita ni. Al-Quran, salah satu nama Quran Ar-Ruh, orang namakan Ruham min amrina. Cuba buka surah 42. Simpan ni, nanti kita nak buka lagi ni 6122. Buka surah 42 ayat 52, surah Syura. Apa Allah kata ayat tu? Baca depan dia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min
amrina. Roh tu di mana apa? Cuba tengok terjemah. Apa terjemahan dia? Roh apa dia kata? Al-Quran. Faham Roh kita ni, kalau tak ada Quran, sebenarnya roh yang mana tu? Yang mati. Memang makan sedap lah, itu memang melasah je semua benda. Kan? Mati. Dengan Quran baru betul-betul kita ni hidup hidup sebenar-benarnya sebagai mukmin. Itu beza kita manusia ni. Jadi demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruham min amrina. Tengok Nabi dapat ni. Apa dia kata? Ma kunta tadri mal kitabawal iman. Tidaklah engkau dulu tahu tentang kitab dan tentang apa itu iman. Kemudian apa dia kata? Walakin, tetapi sekarang ni ja'alnahu nuran, nampak? Lalu kami jadikan Quran ialah cahaya. Roh tadi tu dia masuk jadi cahaya memandu ni. Sebab itulah Quran ni sekarang ni kita jadikan Quran ni imam kita ke ataupun kita imam Quran? Faham tak? Selama ni Quran ni imam kita ke kita imam Quran? Kalau Quran imam kita duduk belakang dia ikut kita kan. Kalau kita imam Quran ikut kehendak kita. Bila kita nak dia, kita pun meh kau ikut aku, kita ambil dia. Bacalah ikut saya nak. Quran nak kita apa? Jadikan dia petunjuk. Tak boleh. Saya jadikan bacaan. Saya nak kamu sebagai bacaan saya je. Macam tu. Sekarang ni itu Quran imam kita ke kita imam dia pula? Terbalik kan? Kalau betul kita tunduk dengan Quran, Quran kata dia ni petunjuk, kita jadikan dia petunjuk, bagi faham. Nampak tak selama ni mana ketuanya? Sebab dah terbalik. Bila tadabbur baru dapat nur. Faham tak? Boleh faham? Alhamdulillah. Apa dia? Ni tak sama dah ni, dah dalil dah ni. Clear dah kan? Sekarang ni itu yang kita nak tahu. Ya Allah, besarnya masalah kalau saya tak faham. Betul tak? Besar masalah. Betul. Jadi sebab tu Allah kata apa lagi kepada Nabi setelah tu? Ayat tu, man nasya, kemudian min ibadi, kemudian wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Tengok, orang yang dah ada Quran Nabi, akhirnya Allah apa? Jamin dia di atas jalan yang lurus. Bahkan kalau ikut jalan ni, berada di atas jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab Quran itu rohnya. Dan Quran itu adalah cahaya yang memandu seseorang tu. Jadikanlah Quran itu betul-betul tu. Balik pada surah tadi 6122 balik. Tulis elok-elok Tulis betul-betul yang saya sebut. Tak, ni sebenarnya boleh buat buku balik. Siapa rajin buat, tulis buku, cuba buat elok-elok, bagi kawan-kawan boleh baca, send dalam grup WhatsApp. Buat tulisan elok-elok. Kawan baca dia kalau dia boleh ringkaskan, inilah. Saya boleh semak balik, ni tersilap sikit ni. Saya betulkan balik. Kalau nak PM saya dulu, okey tak ni ustaz? Saya tulis balik ni. Saya tengok okey, pergi sebarkan. Tak payah letak nama saya pun tak payah. Tak payah. Faham tak payah kredit apa pun. Nak kredit tak ada apa-apa ni pun boleh buat balik. Okey, balik. Jadi awaman kana maitan. Adakah sama orang yang dulu dia mati, tak ada petunjuk, tak ada peringatan Allah, tak ada Quran ni, lalu tiba-tiba dia hidup, kami hidupkan dia dengannya, dengan Quran ni, lalu dia berjalan dengan membawa akhlak Quran ni di depan manusia dan menunjukkan contoh akhlak Quran ni dengan manusia lain ni. Adakah sama dengan orang yang apa? Fi zulumat, berada dalam kegelapan terus tinggal Quran, tak nak peduli. Adakah sama? Tak sama. Beza. Betul tak?
Dan laisa bi kharijin minha, dan tak mampu pun nak keluar daripada kegelapan, sebab jalannya satu je nak keluar daripada kegelapan. Balik ke mana? Balik kepada Quran, peringatan Allah. Itulah dia, itulah nur. Dan demikianlah Allah hiaskan orang-orang ingkar ni, amalan mereka tu mereka rasa terpedaya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ini mukmin, inilah orang-orang yang beriman dengan kitab ni. Jadi kemudian Allah sebut lagi Quran ni kepada orang beriman yang apa, jiwa dia merasa apa dengan Quran. Oh, pertama itu tadi tadi kita buka surah 50 ayat 37 kan. Itu tentang hati, hidup dengan Quran. Apa lagi? Dia semua bukan hati saja. Hati ni macam mana dia boleh hidup? Okey, apa alat sesuatu yang boleh menghantarkan mesej sampai jiwa kita, hati tu terangsang? Akal ni trigger. Alat dia, apa alat dia? Ni pendengaran dan penglihatan. Itu dia. Sebab itu tadi surah 50 ayat 37, balik tu dulu. Tiga benda ni yang penting. Allah kata hati dia mesti hidup. Macam mana nak hidup hati? Dia kena memasang telinganya. Pasang telinga betul-betul dengan peringatan Allah ni. Au alqas sam'a, dan wahwa syahid, pasang mata betul tengok Quran. Hari ni Quran dah boleh macam-macam cantik color dah. Tengok dia kali ni dengan lebih detail lagi. Jadi kita kena ni, telinga kita serahkan pada kedua-dua ni. Macam mana kita punya dah pulun tengok TV ke apa kan, mata kita lama boleh tengok berjam 2 jam kan. Telinga kita boleh pasang dengar celoteh orang. Betul tak? Cerita pasal orang lama ni. Pernah tak kita betul-betul memasang telinga kita nak dengar peringatan Allah ni, dengar macam mana? Sampai kita masuk ke hati, hidup hati kita. Pernah tak? Tu dua benda. Betul lah kan? Mudah-mudahan kita sekarang usaha untuk lakukan benda tu. Hari ni banyak sangat dah kan, ada apa? Tadabbur apa dia? Quran time ya? Surah 53-7 tu. Itu penting tu, surah tu. Saya nak antum semua hadirin semoga Allah rahmati kita semua. Surah 50 ayat 37 tu hafalkan, tengok ayat tu. Ini 3 benda penting untuk kita dapat faham ayat Allah, dapat peringatan Allah. Apa dia? Hati tadi itu terbalik, dia reverse. Sebab apa? Itu dia punya kesan. Dalam ayat lain Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ada kan? Surah apa tu? 1678. Itu tambahan lah. Itu alat makrifah lah. Daripada tu 53-57 tu boleh orang kata buat bintang kecil. Oh, dalam ni Allah, dalam ayat lain Allah sebut tentang alat makrifah tu. Allah bagi ni untuk kamu bersyukur dengan apa? Lihat ayat Allah sungguh-sungguh, belajar. Sebab itu jalan nak dapat peringatan dalam hidup. Alat makrifah. Surah apa tadi? 1678 tu. Ni kan ni. Ni kau ni kan. Ah 1678. Alat makrifah yang berkaitan. Banyak lagi dalam surah apa lagi? Surah Al-Mulk pun ada kan? Surah Al-Mulk ayat 27 pun ada. 67 27 pun sama juga. Alat makrifah juga kan? Apa ayat dia? Wal dalam ayat 1678 tu Allah kata apa tu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa pun. Kamu tak kenal apa-apa. Sebagai ujian Allah lupakan kita. Sebenarnya kita dah bersumpah dah
Bala syahidna. Kita ni dicipta oleh Allah. Alam roh kita dah saksikan dah. Lalu kita pun pergi ke tempat apa? Medan ujian. Medan ujian ni macam-macam lah kan. Yang belajar tadi semua lupa. Betul tak? Jadi begitulah. Bila kita keluar tu, sekarang ni Allah kata la ta'lamuna syai'an. Sekarang ni Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah bagi tools. Allah bagi alat kelengkapan supaya kita boleh jawab peperiksaan dengan boleh gunakan semua untuk selamat. Betul tak? Sebab tu Allah kata la'allakum tashkurun, agar supaya kamu syukur. Apa jalan syukur? Ni orang mukmin lah ni. Orang mukmin ni dia akan syukur. Apa dia buat? Dia akan cari jalan untuk buat semua yang Allah suka je. Jauh daripada benda yang Allah murka. Allah suka tadi golongan yang apa? Dekat dengan peringatan dia. Betul tak? Jadi contoh orang yang bersyukur, cuba buka. Banyak ni. Cuba buka. Boleh ni? Surah 27. Ni orang bersyukur ni. Bersyukur dia suka buat. Dia minta harap-harap dia boleh buat semua benda yang dia buat. Semua yang Allah suka. Surah 27 ayat 19. 27 ayat 19. Orang yang syukur. Syukur. Ya. Betul. Tengok tu. Fatabas apa dia? Ayat. Fatabas sama dhahikan. Siapa tu? Siapa tu? Nabi Sulaiman. Ini contoh orang bersyukur. Lalu dia tergelak. Nabi Sulaiman ni min qauliha, daripada ucapannya. Ucapan siapa? Ratu Semut. Semut-semut ni tadi dia terdengar. Oh, nikmat ni dapatkan siapa? Nikmat ni dapatkan siapa? Hanya Nabi Sulaiman je dapatkan. Paling mahal sekali orang kata. Tak ada jumpa lagi dah orang dapat dengar semut cakap. Subhanallah. Nikmat lah. Nabi Sulaiman ni, tengok orang yang dapat nikmat cukup besar pun tak macam kita. Kita baru sikit je dah lupa daratan dah. Kan? Kita baru sikit dah act lebih dah. Dah lupa dah Allah ni, dah tinggal dah semua dah. Dah sibuk nak jaga nikmat tu punya pasal, akhirnya tinggal pemberi nikmat. Macam tu ke? Salah tu. Jadi tengok Allah kata apa? Apa dia kata? Dia bangga tak? Ish, aku special ni boleh dengar. Kan? Dapat dengar ni. Cerita kat orang ke bangga? Tak, dia kata apa? Rabbi auzi'ni, ya Allah. Auzi'ni bermakna alhimni, beri ilham kat aku. Nampak? Dia berdoa sebab apa? Dia bimbang hal ni boleh rosakkan kita kan. Betul tak? Kadang-kadang nikmat ni jadi istidraj pula nanti. Jadi wahai Tuhan, ku ilhamkanlah aku untuk apa? Aku terus syukur dengan pemberian kau. Bi ni'matikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malana. Tengok. Dan supaya aku buat amal soleh yang macam mana? Tarda. Amal soleh yang engkau suka, bukan yang kita suka. Faham? Bukan yang kita yang engkau, yang Allah suka. Bayangkan. Macam mana kita nak tahu benda ni Allah suka ke tak suka ke? Kita pun tak belajar firman Allah sendiri. Allah sendiri cakap, ini aku suka. Bila Allah larang, dia tak suka lah tu. Bila dia suruh, dia suka lah tu. Kita pun tak belajar. Tak faham pun. Patut tak? Oh, sangat tak patut. Kan? Ini. Sebab itulah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Masukkanlah aku dengan rahmat engkau bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Sulaiman pun minta macam ni. Bayangkan kita lagi perlukan macam ni. Kita lagi perlukan. Tak ada jaminan apa-apa kita ni.
Jadi ni orang yang bersyukur lah, yang mukmin yang sebenar-benarnya. Sebab tu jiwa dia punyalah terangsang dengan apa sahaja perintah Allah ni. Sebab itu inilah Quran. Quran kitab untuk apa? Kat mana dia punya Quran ni dia pergi kat mana? Faham tak? Kalau kita kata software dalam komputer kan, ini dia pergi kat mana nak install? Hard disk. Ini tempat tuju dia kan. Tempat tuju dia hard disk. Yang ni pula tempat tuju dia disket dulu. Ada lagi kat mana kita nak save ni? Dalam thumb drive. Quran ni dekat mana? Dia punya semuanya benda-benda dia akan sepatutnya pergi ke mana? Hati. Tapi ramai pergi kat mana? Lidah je. Quran kitab hati manusia. Dia mengubat jiwa manusia. Dia hidupkan jiwa yang mati. Dia sihatkan jiwa yang sakit. Itu dia Quran. Jadi sebab tu kita, orang-orang yang beriman, dia apa? Tenang dengan peringatan Allah dengan Quran. Cuba buka surah 13 ayat 34. 38 kot. Betul tak? Surah 13 ayat yang ke 34 ya? Betul ke? Bukan 13 kot, 14 ya, 14. Saya keliru kat dua ni. Mana satu? 13, 34 kot. Alah. Cuba cari surah tu, ayat tu. Bukan tu ayat nikmat lah. 28. 13, 28. 13, 28. 13, 28. Okay, saya dengar kot ayat ni ya. Betul tak? Jadi orang yang ada nur ni dia apa? Tenang dengan peringatan Allah. Beriman ni sifat dia satu, tenang. Surah 13 ayat 20. Berapa? Al-Mulk. Tak apalah. Ini kan dekat sini juga kan. Tak apalah. Cukup dah yang 16 tu. Tengok ni. Jadi Allah kata apa? Kita tengok daripada apa tahu? Daripada 27. Ayat 27. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir dia kata apa? Orang-orang yang ingkar ni lah, yang tak ras pedulikan Quran ni. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan tanda-tanda mukjizat daripada Tuhannya? Qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan dia memberi petunjuk kepadanya siapa yang dia yang mahu kembali. Tengok. Ni apa ni pertama? Pertama, orang ni dia tak rasa Quran ni, dia tak rasa apa-apa. Ni biasa lah. Betul? Baca, dia rasa biasa begitu, berlalu macam tu saja. Dia tak rasa kehebatan Quran, dia tak nak korek macam kita terlalu kita rasa kan. Seronok kalau kita nak sampai kat orang rasa seronok, kita rasa macam bangga dengan benda ni. Sebab dia lah yang hidup yang sebenar-benarnya. Tengok, sebab tu Nabi kata apa? Kata kepada orang macam ni, yang ditanya macam ni, dia tak rasa apa-apa ke? Ayat Allah depan mata dia je. Quran ni ayat Allah, tak rasa apa pun. Jadi sesungguhnya Allah lah yang menyesatkan siapa yang dia nak, dan dia beri petunjuk kepada siapa? Orang yang inabah. Ni satu lagi sifat. Tadi takut, banyaklah kan? Satu lagi orang yang dapat peringatan Quran, dia mesti ada sikap apa? Inabah. Inabah ni adalah dia rasa diri dia banyak salah, dan dia nak cari, memang nak kembali balik. Dia bersedia bila nak kembali bila masa. Inabah. Dia nak bertaubat. Dia sedia taubat. Dia tak pernah pun ketegak. Tak pernah. Faham? Inabah. Ini orang ini akan dapat inabah. Sebab tu Allah kata apa? Dan orang ni lah yang akan dapat apa? Tenang. Tengok Allah kata, inilah orang yang mukmin. Allazi, siapakah orang yang inabah ni? Allazina amanu. Orang yang beriman. Lagi
wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Dan bila rasa tenang, inilah ketenangan yang paling tenang sekali dalam hidup dia. Dia tak payah pergi panjat bukit, pergi kat tempat mana tak payah pun. Faham tak? Tanpa kos pun. Tanpa kos pun. Kos dia kat mana? Kos dia apa sikit? Sikit je ni. Hati kita berikan. Berikan pada siapa? Sungguh-sungguh. Itu je Allah nak. Punyalah kan. Kita suka keluar kos penat-penat kan. Tapi tenang masa tu je pergi. Balik tak tenang juga. Rasa dah membazir, penat. Dan itulah kan kadang-kadang kan. Tapi bukanlah tak boleh kan. Tapi pergi tu, Kak, kita pergi, kita ubah. Kita pergi dengan tujuan apa? Pergi panjat bukit. Tu, bawa dalil-dalil kauniyah. Ya Allah, kita banyak sebut. Tengok ni, Allah sebut dalam Quran ayat ni. Oh, tadabbur kat situ sambil tengok. Oh, hidup tadabbur tu. Ini pergi seronok-seronok, makan, layan, habis. Pergi dengan jiwa yang mati je. Kita nak pergi biar jiwa tu hidup balik. Nanti boleh ke? Tapi saya busy sikit ni. Kita buat jalan ke mana-mana kan. Sambil-sambil kita tadabbur, tengok pokok-pokok ni. Allah cerita pasal buah-buah. Oh, seronok juga Tapi kena cek masa lah. Saya hari-hari kena kelas. Memang dah lama tak bercuti pun. Saya paling kuat bercuti pun, Selasa cuti pergi tasik typing je. Yalah kan, kelah kat situ pagi-pagi. Dah lah. Pagi-pagi, awal pagi sikit. Kadang-kadang pergilah, ada lumut pantai ke apa. Itulah buat anak-anak je lah. Tapi itu paling best lah. Kita pergi tengok laut. Okey, banyak ayat tentang laut. Cuba kita tengok dan semua kan. Oh, seronok. Baru betul hidup macam tu. Ya, itu ya. Ya, tadabbur. Apa dia? Hari Selasa. Oh, masa lagi. Alamak, saya ada kelas petang lah. Malam dia dekat-dekat ya. Masya-Allah. Jadi apa dia kata? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan peringatan Allah ni lah. Sebab tu bila kita dah tengok ayat Allah, kita baca tadi, barulah kita sebut apa? Sekarang ni bila kita tengok tadi yang saya sebut kan, Allah bagi hati kita rasa ya Allah inilah rupanya. Baru kita kata apa? Tengok Quran, alhamdulillah. Barulah kita ucap apa? Subhanallah. Itulah mana buah zikir tu. Ini sebelum ni subhanallah apa benda? Ni punca subhanallah tu ada rasa. Quran lah punca semua kita punya amalan zikir tu terasa sebab sumber dia kat sini. Sumbernya di sini. Al-Quranu Allah kata apa? Zikri. Al-Quran adalah pemilik kepada makna zikir sebenar. Ketua dia, induk zikir Quran lah. Jangan ambil ranting dia je. Induk dia kat sini. Baliklah pada induknya Quran. Boleh? Jadilah orang mukmin. Faham dah? Okey, kita tutup dengan ayat. Apa jiwa mukmin dirasa setelah ni? Cuba buka surah 8 ayat 2. Saya buat bawah ni ya. 8 ayat 2 hinggalah 4 lah dia kata. Al-Anfal, ya. Tengok Allah kata, inilah orang mukmin yang sempurna. Dan Allah gunakan nama bukan lagi amanu, bukan yu'minun, tapi Allah kata apa? Al-mu'minun. Beza Beza dalam Quran bila Allah kata amanu, yu'minuna dengan al-mu'minun. Mana paling kuat? Saya dah pernah beritahu dah. Al-mu'minun. Sebab dia adalah nama dia terus melekat. Kalau perbuatan tak melekat, dia buat sekali-sekala. Ada perbuatan yang tak berlaku, dia buat masa dah berlaku saja. Ada perbuatan yang sedang berlaku, dia buat masa tu saja. Bila al-mu'minun apa dia? Orang yang telah memang dapat cop, dia adalah betul-betul mukmin yang sempurna. Apa dia? Tengok Allah kata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum. Apa tu? Tengok kat mana? Tengok trigger dia kat mana Allah kata? Hati. Jiwa, hati. Inilah tujuan baca Quran, sampai masuk ke hati. Kefahaman dia di hati. Jadi bila disampaikan apa? Zukirallah, diperingatkan tentang Allah. Nama Allah disebut ittaqullah. Dia nak buat rasuah kat bawah meja ke, ittaqullah. Terus kan. Dia tengok maksiat ke, dia tengok orang dalam berita tu tak pakai tudung ke, astaghfirullahalazim. Kan? Nak betul dia. Kita yang lelaki-lelaki. Allahu akbar. Ha. Kan? Tengok macam-macam lah ni. Cerita Mak Saleh ke apa-apa ke, ada tak? Ha? Ada tapi tengok juga tu. Tak tengok Saya tengok Ustaz, saya tengok, saya astagfirullah, tapi lepas tu tengok balik. Itu main-main. Kan ni pelik nama dia. Tidak. Lepas tu penuh TV dekat sungai tu tengok. Dah buang tak, bukan buang maksud. Alhamdulillah. Jadi benda macam tu kita diuji setiap hari. Sebab tu nak dalam hadis ada satu hadis saya tak ingat, nanti kalau saya ni saya bawa, mudah-mudahan Allah ingatkan. Tak ada satu hamba Allah Adam ni yang terlepas daripada zina. Hadis tu. Faham? Apa maksud dia? Semua ni tak ada lepas. Apa dia? Dengan matanya dia zina bila tengok zina. Faham? Dengan telinganya dia yes, macam tu. Dia dengar benda-benda yang lucah, dia dengar orang cakap. Kadang-kadang kita tak nak kan, kita pergi mana? Ecosave ke kat Taiping kan? Aeon ke kan? Mata banyak berzina ke sudah? Betul? Banyak dah mata kan? Ya Allah. Bayangkan. Zina mata nama dia. Punyalah kita. Jadi hal-hal tu semua menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Hati kita jadi hidup ke mati balik? Sebab setiap dosa tu dia akan tutup hitam. Kadang jadi Quran ni mula-mula lihat kat Quran balik, malas balik. Semalam baru pergi piknik, cuti lama kan? Cuba tengok, betul tak hakikat dia? Dah cuti lama nanti, tengok nak datang kelas ni, lihat ke tak lihat? Kan rasa aduh, penat ni nak dengar mengadap lama ni, dalil dekat buka Quran ni. Ya, itulah dosa. Itulah sifat dosa. Kalau kita malas nak datang kelas tak ada Quran ni, ingatlah, tanya balik, aku ingat dosa kot. Ya, betul. Dosa akan jauhkan kita daripada kebaikan, kesan dia. Dihalang kita. Jadi ini orang beriman apa dia? Wajilat qulubuhum. Hati dia. Kemudian apa? Wa idza tilawah. Ni tulisan dia berkata apa? Tilawah. Bila dia baca ayat-ayat Allah, dia jelaskan ayat-ayat Allah ni apa dia? Ayat-ayat Allah ni zadathum tambah. Kita biasa baca Quran tambah apa? Dulu kalau ada lepas khatam tu ada pulut kuning tambah berat kan? Tambah berat badan ke tambah iman? Mudah-mudahan dua-dua tambah. Jangan tambah. Faham tak tu? Faham kan? Tambah ni iman dalam jiwa kita. Maksud juga ulama kata apa? Tambah apa? Amal soleh dia. Dia makin laju nak pergi tu. Makin laju nak datang, makin gairah lagi, tak sabar-sabar lagi. Apa lagi aku nak dapat ayat ni? Makin banyak yang ayat Allah yang dia kuasai, dia tahu dah. Dan jadi apa dia? Jadi apa ayat ni? Ayat ni jadi apa? Tak ni, ayat Allah ni antaranya. Zadatul iman, ayat ni jadi bekal jiwa dia. Faham? Ayat Quran ni jadi bekal kita. Kita bawa sebab tu lah dalam haji contohnya, antaranya ayat dia watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik takwa daripada Quran tu. Sebab itulah banyak antaranya tawaf yang terbaik, antaranya disukai apa? Baca Quran. Selain zikir yang umum, baca Quran antaranya yang terbaik, baca Quran. Disukai. Sebab itulah bekal yang terbaik dalam jiwa kita ni. Jadi berapa ramai yang hafal kita ni? Sebab tu penting tak sebenarnya? Ya, kita kena kuasai dengan kalau yang dah hafal, alhamdulillah sekarang ni nak fahami dengan cara apa? Ni, sentuh dia, kita bagi kefahaman dia tu.
Dengan lafaz yang kita dah hafal tu, simpan betul-betul dan sentuh dia dengan kefahaman dalam jiwa tu, itu lebih dalam sampai ke dalam apa? Lubuk hati. Itulah mana ulul albab, al-lubab, al-lubuk. Kan bahasa kita lubuk ni maknanya tempat paling dalam, dasar dalam jiwa, di lubuk hati, simpan fahaman, sentuh. Itulah dia orang yang ni. Sebab itulah bila dibaca ayat-ayat Allah ni kata mereka zadatuhum imanan wa ala kenapa ada kaitan dengan ni wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni last saya nak sentuh. Apa kaitan ni? Apa makna tawakal? Daripada perkataan apa tu? Wakil, betul? Tawakkul daripada kata tawakkul. Tawakkala ya takalu tawakkulan. Tawakkul ni maknanya apa? Daripada perkataan wakil. Wakala apa? Serah. Wakil kan? Tawakkul membulatkan penyerahan. Orang kata dia apa dia? Terus beri apa-apa, beri risiko langsung. Faham? Kita sanggup beri risiko. Macam mana kita sanggup beri risiko duit kita disimpan dalam bank? Contoh, sebab kita percaya. Itu nama dia iman. Faham? Iman, dia percaya. Kerana kepercayaan orang terhadap satu benda, dia sanggup tawakal je supaya dapat benda tu. Betul tak? Kepercayaan sahabat ni dekat syurga, dia sanggup tawakal je pergi perang sampai ada yang mati. Dia sanggup tawakal je pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak bawa apa-apa satu sen pun, tinggal tanah dia semua. Sebab tawakal dia apa? Diserahkan nak dapat syurga. Macam itulah kita juga. Seorang tu yang sanggup, dia percaya apa dia? Apa ini? Ada promotion, dia sanggup tawakal je, jam pun redah je lah. Yang penting saya dapat. Betul tak? Banyak tak sebenarnya selama ni kita bertawakal bukan kat Allah? Banyak tak? Kan? Mungkin sebahagian kita tawakal kat Allah, cuma cakap je lah, ya Allah aku bertawakal. Tapi rupanya tak pun. Kita tawakal kat harta kita tawakal kat rumah kita. Itu je. Betul kan? Sebab tu nak tawakal, nak faham tawakal iman kepada siapa, ke mana sebenarnya. Sebab apa? Benda yang kita percaya tu, sesuatu tu menyebabkan manusia akan tawakal kat benda tu. Kalau kita rasa harta lah yang menyebabkan kita ni boleh selanang, kan? Maka sebenarnya itulah yang selama ni kita letakkan, wakilkan dia. Faham? Sebab tu akhirnya orang tu sibuk cari harta. Bayangkan. Sebab tu Allah kaitkan dengan ni. So saya tanya, kenapa Allah kaitkan tawakal? Dah faham sekarang? Datangnya tawakal selepas iman. Tidak dapat tidak. Orang tu beriman kat mana pun, kat situlah tawakal. Ramai orang tawakal dekat handphone dia. Betul tak? Ramai orang tawakal dekat pangkat dia. Ramai orang tawakal dekat apa lagi? Macam-macam kan? Berhala-berhala tawakal yang diletakkan, diwakilkan orang ni. Jadi jangan kita jauh daripada Quran. Kita nak faham macam mana makna tawakal dengan apa? Jalan iman yang sebenarnya. Faham makna iman dalam Quran ni. Jadi kita belajar ni. Jadi mudah-mudahan kita dah tahulah kat mana sebenarnya sepatutnya, ya? Ustaz, kadang-kadang kita fikir kita nak tawakal sepenuhnya kan. Selalu kita kat dunia. Ya. Susah nak. Betul. Ya. Sebab tu kita kena usaha. Allah sebut dalam surah, Allah tengok kita punya usaha kita. Memang terikat. Kita ni, sebab tu kita kena buat keputusan. Faham? Allah tak jadikan seorang ni ada dua hati. Betul tak? Ada tak ayat dia? Kalau orang ni dia dua-dua, dia ini pun ni, akhirnya dia takkan ke mana-mana. Boleh tak saya nak 50-50 ni? Dua-dua bagus untuk saya. Ya ke dua-dua bagus? Yang mana yang bagus? Dunia ke akhirat? Akhirat lah. Tapi nanti kata, mana boleh tinggal dunia? Siapa kata suruh tinggal dunia? Bila orang tu dia 100% nak kejar akhirat, adakah bermakna dia tinggal dunia? Nabi dan sahabat ni dia memang kejar akhirat 100%. Dia tinggal dunia tak? Tak. Dunia dapat je dia guna. Dunia dapat je dia guna. Dia guna untuk jalan akhirat dia. Faham? Itu
Dunia macam mana pun kita tak akan dapat tinggal sebab memang kita sekarang duduk kat sini. Kita sekarang duduk kat dunia pun. Kan? Akhirat yang kita nak pergi tu yang tak jauh, yang sebenarnya kita rasa jauh, dekat je. Itulah fokus 100% kat situ. Faham? Kita nak ada panah, kita nak fokus kat titik merah tu. Kan? Kita nak panah dia, nak tepat kat situ. Boleh tak kita tengok lain-lain juga? Sebab yang lain pun sama juga. Sebelum sampai ke panah pun dia tak akan dapat ke tepat kat merah tu. Begitulah kita. Dan bandingan nilai dunia dan akhirat boleh tak dibandingkan? Oi, tak boleh. Sebab tu Allah kata, cuba tengok surah 17 ayat 19. Ayat 19. Ayat 18 saya dulu 17, 18 hingga 19. Cuba tengok. Allah kata apa tu? Man kana yuridul ajilata. Apa makna ajilah? Sesuatu yang segera, perolehan segera. Wah, orang kata. Sesiapa yang dia ingin ni, yurid, iradah dia, jiwa dia, hati dia, ni perbuatan hati iradah. Jadi hati ni dipandu oleh, tadi saya kata apa? Kepercayaan, keimanan kepada sesuatu tu menyebabkan dia akan kejar dapatkan benda tu. Faham Lepas tu kita kena ajar jiwa kita iman kat mana? Anak-anak kita, akhirat lah. Mustahil seorang itu boleh menjiwai nak kejar akhirat kalau dia tak belajar akhirat. Faham? Ini satu yang mustahil, tak ada. Bayang kalau ada rakan kita yang dekat yang kita sayang, kita tahu benda ni, kita tak ajak dia. Agak-agak macam mana? Ni satu benda yang berat ni kita nak bila hadapi nanti kat akhirat kita nak hadapi satu benda yang berat. Nabi tak sanggup juga melihat dia. Kita kena sampaikan. Okey. Jadi Allah kata, siapa yang nak benda yang cepat dapat, dan dunia ni cepat dapat, senang memang. Sekarang lah. Ajalna lahu fiha ma yasha. Kami segerakan padanya apa yang dia nak, dia dapat. Liman nurid, bagi siapa yang kami nak pilih, nak bagi. Summa ja'alna lahu, tengok Allah kata, summa ja'alna lahu jahannam. Sebab dia bukan cerita-cerita nak dapat yang tu. Akhirat tak boleh 50-50 ni, tak ada. Memang hidup umat Islam untuk apa? Buat dunia ni alatnya untuk capai ke akhirat. Dia tak boleh. Kita kena lintas jambatan ni nak pergi akhirat tu. Sebab tu Allah duduk kita kat dunia dulu. Kan? Dan dia akan berada di jahannam dalam keadaan hina lagi terusir. Sedangkan Allah kata apa? Wa man aradal akhirah. Ada tak? Wa man aradal akhirata wad dunya. Ada? Tak ada kan? Akhirat dengan dunia ke? Tak. Tengok tadi Allah asingkan. Faham? Siapa yang betul-betul nak kejar akhirat, memang itu mission kita. Faham? Kita dah duduk kat dunia, memang kita kena buat benda kat dunia ni. Tapi ini bukan mission dia sana. Ni alat-alat toolnya. Semuanya tool, semua modal. Semuanya modal, bukan lain. Mata pun modal ni, modal. Nanti akan tanya, kita guna modal ni kat mana? Sekecil-kecil modal ni kat mana? Semua. Jadi siapa yang ingin aradah, nampak? Akhirat, apa dia buat? Berangan-angan je. Tak. Wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a, usaha yang gila-gila, usaha sungguh. Dengan penuh dedikasi. Lalu apa? Wa huwa, syarat dia pertama, wa huwa mukmin. Dalam keadaan jiwa dia betul-betul beriman dengan tadi. Kita belajar tentang iman tadi. Subhanallah. Faham? Barulah apa? Faulaika kana sa'yuhum mashkura.
Dan usaha dia akan dihargai di akhirat nanti. Dengan apa? Dapat syurga Allah. Allah akan beri penghargaan besar untuk orang macam ni. Yang mana? Sa'alah untuk akhirat. Ada tak orang cakap lain? Tak ada. Kan? Salah lah kefahaman tu. Tak boleh 50-50 ke apa, tak. Dah memang kita kat sini dah pun memang akan guna pun dunia ni. Memang akan guna pun. Tapi ini bukan matlamat dia. 100% matlamat kita untuk apa? Selamat dekat akhirat. Banyak lagi ayat-ayat lain semua yang berkaitan dengan ni. Berjalan? Jadi macam mana pun kita tak boleh keliru dengan hal tu. Ini satu penipuan. Sekularisme masuk ni. Jadi dipecahkan di antara tu. Oh, dua-dua boleh buang sama. Tak ada nilai, tak ada sebanding. Pokok je pun batang daripada emas. Ada pokok batang emas kat dunia. Itu pun tak boleh nilai. Tanah pun. Tanah apa? Batu? Kau mata tanah. Ya Allah. Macam mana? Kan? Nak kata, dia orang kata apa orang kata? Tak ada nilai langsung. Tak boleh nak nilai langsung. Macam mana kita betul-betul kena kejar akhirat. Jadi itu antara, inilah mukmin yang sebenar-benar. Jadi cukup kot, banyak lagi ni sebenarnya. Kalau saya ayat ni, saya teringat ayat ni tiba-tiba banyak pula ingat. Jadi jiwa mukmin ni dia cuba buka surah 9 ayat 126 katanya. Tiba-tiba dah ingat pula. 9 1 2 4 1 2 4. 124. Dan Allah kata apa? Wa iza ma unjilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. Dia kata, dan apabila telah turun satu surah daripada kalangan mereka berkata, siapakah daripada kalangan kamu yang iman dia dah bertambah dah? Tengok. Ada tak? Fa ammal ladzina amanu. Allah kata, orang beriman je yang tambah, yang betul-betul beriman. Yang orang yang memang tadi ni dalam ni kelompok mukmin tapi dia bukan mukmin. Allah kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Surah apa tu? 2 ayat 8 surah Baqarah ayat 8 tu kan. Ada sebagian manusia yang mengaku beriman tapi Allah kata apa? Mereka sebenarnya tak beriman. Tengoklah bukti dia. Tak peduli pun ni. Kitab sumber iman pun tak nak peduli. Kalau betul-betul dihargai sungguh ni. Jadi fa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman kata fazadashum imanan. Dan iman dia memang sentiasa bertambah. Wa hum yastabshirun, dan mereka gembira dengan apa saja perintah yang Allah berikan pada mereka. Tak rasa berat. Sebab dia dah termotivate dengan tu ayat-ayat Allah ni. Jadi Allah kata apa dalam ayat ni? Inilah orang yang hati dia sakit. Wa ammal ladzi, ayat seterusnya, nafi qulubihim maradun fazadazhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang ada penyakit hati dia, maka dia bukan bertambah iman tapi bertambah rosak hati dia. Dan dia mati dalam keadaan dia kafir. Cuba tengok lagi ayat 127 tu. Ayat 126 6. Awala yarau, tidakkah mereka memerhatikan annahum, bahwasanya mereka yuftanuna fi kulli amin marrah, mereka diuji setiap tahun berapa? Diuji sekali atau marratan, 2 kali. Ayat ni ada yang tafsirkan ini adalah untuk orang-orang yang ingkar. Ada yang kata ayat ni umum. Kita ni memang macam tu hidup kita, betul tak? Bukan ada je kan akhir tahun, ada masalah macam-macam bentuk lah. Jadi orang yang beriman dia rasa memang hidup ni bukan di bawah kuasa dia.
Memang Allah ya aturkan. Kita cuma apa dia? Rancang saja. Jadi sepatutnya ujian-ujian yang berlaku tu menyedarkan orang-orang yang macam ni, yang ingkar ni. Uji sekali atau dua kali dengan ujian yang berat. Allah uji. Illa yatubuna walahum yazakkarun. Tak nak ke mereka taubat? Tak nak ke mereka ambil peringatan? Tak juga. Setiap hidup berapa 40 tahun dah, Allah uji setiap tahun, sekali, dua kali, sekali, setiap. Macam itulah kita, betul tak? Ada je masalah kita. Betul? Kan? Tapi hadap gitu je dan rasa macam kemampuan kita sendiri dapat tangani. Kan? Allahu Akbar. Tak sedar. Ni Allah kata orang macam ni. Inilah orang yang tak rasa apa-apa pun. Ayat Allah satu pun tak dapat. Kita nak jadi orang yang begini. Inilah orang yang ada penyakit dalam hati. Ya Allah, kita nak ubat jiwa kita. Jadi cara nak ubat hati dengan Al-Quran. Hidupkan hati jadi dengan Quran. Hati yang gelap kita nak bagi cahaya dengan Quran. Banyak. Nurul Hidayah, Nurul Iman, Nurul apa lagi? Nurul Yakin, Nurul Taufik, kan? Banyak nama-nama kita namakan anak kat Nur. Jadi sampai sini dah dulu untuk inilah makna mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mukmin yang ambil berat dengan panduan dia. Panduan Allah ni, dengan usaha nak apa, memahami, nak belajar ni dulu. Dan supaya apa, tujuan paling besar kita nak sampaikan pada yang lain. Itu tujuan besar sekali. Itu tujuan paling mulia sekali, lagi mulia, paling tinggi sekali. Sebab tu Allah kata dalam ayat 41 ayat 33. Ini paling berat sekali ni kena buat. Kita tak cukup tu. Kalau saya belajar je tak cukup. Tak cukup. 33. Tak cukup. Ni Allah kata last penutup ni. Allah kata apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapan daripada orang yang ajak kepada beriman kepada Allah, orang mukmin ni. Ini paling tinggilah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Inilah muslim yang hebat. Yang akan menaikkan kita belajar. Allah kata wa antumul a'launa, kan? Kamu tinggi sebenarnya. Kita ni sebenarnya tinggi. Umat yang hebat, yang tinggi. Tapi malangnya kita telah tinggalkan cahaya kita sendiri. Analogi dia macam inilah. Saya bagi satu analogi. Ada orang zaman dulu ni, gelap zaman dulu kan, tak ada lampu, elektrik ni zaman tak ada elektrik lagi, kan? Jadi ayah dia malam-malam nak minum kopi lah, kan? Dia minta kat mak dia nak buat kopi. Dapur gelap, semua gelap. Mancis pun tak ada. Kan? Lepas tu dia pun berkata anak dia, nak pergi rumah jiran jap, pergi ambil mancis. Kan? Jadi anak dia pun pergi kata kat mak dia, macam ni nak pergi mak, gelap jalan. Lalu mak dia kata apa? Pergilah ambil obor kat depan tu. Obor kat depan rumah tu, pergi ambil mancis kat rumah jiran. Faham? Ni bijak ke apa ni? Maknanya apa? Ambil je lah obor tu, buat apa tu, kan? Nampak tak? Kita ada cahaya tapi kita pergi ambil orang lain punya. Kita ada undang-undang kita yang hebat, kita ada petunjuk kita yang hebat, kita pergi ambil. Sebab itulah kita low class. Faham? Macam itulah analoginya kita hari ni. Mak tadi pergi suruh bawa pula obor tu. Obor tu dah ada dah. Faham? Boleh faham analogi ni? Itulah umat hari ni. Mudah-mudahan memberi pengajaran besar buat kita. Sungguh-sungguhlah dengan Quran. Jangan pernah ni sampai mati ni. Kita belajar sampai mati. Tak akan habis Quran ni. Sangat banyak kan? Dah banyak lama dah belajar bertahun dah kan. Jadi jazakumullah khairan. Itu sampai sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.